bagi Kila, bila cakap pasal reunion ni kan, mungkin apa yang Kila boleh cakap mengenai kisah lama, kisah lampau kan. Dulu zaman-zaman kita bercinta, engkau pernah jadi ex aku pernah jadi ex kau. Tapi itu kisah lama. Bila kita dah reunion ni, maksudnya masing-masing dah ada cerita masing-masing. Awak dah ada keluarga, saya pun dah ada keluarga. Tak perlu, kita kena ada boundaries lah. Bila kita berjumpa kena ada boundaries. Maksudnya kita boleh say hi, bye-bye, tapi untuk sekadar itu saja. Bukan untuk macam meluah, you meluah rumah tangga dengan I meluah pasal laki I dekat you, tak boleh lah macam tu. Sebab kalau terjadinya sesi luahan perasaan yang mula-mulanya hanya macam nak mendengar rintihan, lama-lama bahaya lah. Okey, pendapat saya, kita nak pergi reunion ataupun kita nak alumni dengan kawan-kawan lama, kawan universiti, kawan sekolah, tak salah. Itu merupakan salah satu ukhuwah dan silaturahim yang lama terputus, kita dekatkan balik. Tetapi bukanlah itu menjadikan satu platform atau landasan untuk kita bertaut cinta kembali dengan orang-orang ataupun kenalan-kenalan kita masa sekolah ataupun universiti. Lebih-lebih lagi kalau kita ni berstatus suami orang ataupun isteri orang. Jadi saya rasa alumni ataupun reunion bukanlah satu platform untuk anda memutikkan cinta, ya. Ia satu platform yang baik untuk mengeratkan silaturahim, mengeratkan silaturahim antara persahabatan, kenalan lama. Bukannya bertaut cinta dengan suami orang atau isteri orang. Itu tak baik, tak bagus. Saya belum berkahwin, tapi pada pandangan saya, kalau pasangan saya ada reunion dan boleh bawa +1, mungkin saya ikut je lah. Tapi kalau tak boleh, bagi saya mungkin kalau pasangan saya tahu boundaries dan praktikkan boundaries tu, okey je insyaAllah. Bagi saya, kalau you tak boleh melepaskan masa lalu dan tak boleh melupakan yang lalu tu, jangan cari orang baru untuk dijadikan pasangan hanya untuk mengisi kekosongan. Because curang tu adalah pilihan. Bukan balik cinta lama. Itu dia gara-gara reunion. Nervous kita buat. Nervous. Saya pun nervous juga mendengar. Awal-awal lagi dia dah cakap dah apa pendapat berkenaan dengan pasangan curang. Ini mungkin dari sudut negatifnya, tapi ada juga disebabkan reunion ni kita bertemu jodoh ataupun kita bersua kembali kawan yang dah lama kita tak jumpa kan. Tapi hari ini kita akan bincangkan dua-dua apa orang kata negatif dan juga positifnya. Okey, untuk kita kongsikan tentang kedua-dua perspektif ini dari segi reunion ini, kita nak kongsikan bersama dengan 3 orang tetamu kita di studio seperti yang telah pun kami kongsikan awal tadi. Hari ini istimewa, kita dapat bersama dengan individu hebat ini. Di sebelah saya kita bersama dengan Era Fazira. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat? Sihat seadanya. Ini kira macam reunion ke tidak ni? Kita macam reunion kan. Jumpa kan? Okey. Nampak tak? Dia sebenarnya dia yang paling orang kata menonjol dekat situ. Kita bersama dengan Heliza Helmi. Apa khabar? Baik, sihat. Dah macam lampu hijau lah. Masya-Allah. Tak apa. Kalau lampu hijau warna neon pun mungkin boleh tu. Hijau tu positif maksudnya. Betul. Okey, nak menceriakan keadaan. Okey. Dan di hujung sana kita juga bersama dengan Cik Fauzul Naim Ishak, selaku perunding pembangunan potensi diri ataupun lebih mesra kita panggil dengan nama coach. Betul Betul. Sihat coach ya? Sihat alhamdulillah. Terima kasih kerana reunionkan kami hari ini. Ini reunion ni. Betul. Dah lalang coach cakap berkenaan dengan reunion tu. Hari ini kita nak bincangkan gara-gara reunion. Bagaimana? Kalau melihat, ni macam baru lagi kan fenomena ni sebenarnya. Kalau dulu memang ada, tapi disebabkan antara tindakan-tindakan di luar jangkaan ini, reunionnya jadi orang takut nak pergi. Pendapat coach? Reunion ni adalah satu acara untuk tautan ukhuwah. Yang mana dulu mungkin kita bersekolah bersama, mungkin bekerja bersama, dalam organisasi bersama, terpisah. Dan sekian lama tak bertemu, tiba-tiba dibuatkan satu acara untuk bertemu kembali. Itulah sebenarnya reunion. Dan maksudnya reunion ni sebenarnya, dia bergantung kepada apa niat orang datang. Kalau dia datang atas tujuan untuk menjalinkan ukhuwah, untuk bertemu balik sahabat lama. Dah lama tak jumpa kan. Contohnya saya dengan Haji Izzah, dah lama tak jumpa kan. Mungkin bila jumpa boleh tanya khabar balik tentang perkembangan terbaru, bagaimana selepas berkahwin dan sebagainya. Cuma satu perkara yang paling penting adalah bila kita datang dengan mindset yang lebih terbuka. Itu penting. Kerana terbuka kita kata bahawa pertama, orang yang datang tu dia tidak mencari salah orang. Okey. Tak cari salah orang. Contohnya, kau kerja kat mana? Kau dengan aku, kereta kau lebih besar, kereta aku lebih kecil. Kadang-kadang benda itu berlaku. Kadang-kadang pula dia datang atas dasar apa? Atas dasar nak tengok balik. Cinta lama ni, dulu ni jumpa pasangan mana? Okey, tak lagi. So itu betul-betul niat. Betul, single sekarang. Tapi ada setengah orang datang reunion untuk apa? Mungkin untuk menjalinkan jaringan bisnes mungkin. Dan dia kata bahawa dia pun ada bisnes. Orang ni pun ada bisnes. Maka dalam reunion inilah, apa kata kita bekerjasama. Dan saya
pengalaman saya pun orang yang selalu reunion. Saya ni dulu sekolah. Saya ni adalah alumni sekolah Madrasah Macang. Ada orang yang tonton ni, sekolah Madrasah Macang dekat sini ni. Okey, yang mana kita setiap tahun memang ada acara pada bulan 8 bulan 9 memang akan ada acara reunion dekat sekolah dekat Kelantan. Itu memang setiap tahun. Acara tahunan. Itu memang terus ke sekolah. Dan bila begitu akan ada projek-projek yang membantu sekolah untuk membantu pelajar yang sedia ada. Contoh mungkin pelajar tu perlukan motivasi, maka kita buat program motivasi. Memang sekolah perlukan bantuan kewangan, kita buat bantuan kewangan. Bagi saya itu adalah acara yang dengan niat murni. Okey. Kalau kita tengok SBP, sekolah berasrama penuh ataupun sekolah-sekolah asrama ni memang selalu ada reunion. Memang selalu, memang kalau selalu. Saya pun di semesti tu tak tahu ada dia. Memang selalu. Tapi kita bercakap juga tentang tadi apa yang coach katakan, reunion ni tak semestinya sekolah. Dia boleh jadi universiti ataupun daripada kita punya tempat kerja yang lama ataupun persatuan ataupun klub-klub yang kita ada. Ataupun mungkin kalau kita macam Heliza sendiri sebagai seorang selebriti dan juga artis kan, mungkin dah lama tak jumpa di majlis-majlis tertentu, majlis agama ke, majlis apa sahaja yang mungkin itu juga boleh dikategorikan sebagai reunion. Macam mana Heliza nak kongsikan ni? Betul, baru terjadi semalam. Satu program kita berjumpa dengan kawan-kawan artis yang lama je tak jumpa. So dia membuatkan tautan hati sebenarnya. Kita bertanya khabar dan sebagainya. Dia cakap pasal reunion. Kalau macam saya sendiri memang tak pernahlah mengikuti aktiviti reunion yang turun macam tu. Tetapi bila kita fikir balik, ada satu masa tu saya ambil kursus Certified Professional Image Consultant dengan Puan Mary. So sahabat-sahabat kat situ, waktu tu kita cakap pasal image. Beberapa tahun tak jumpa tapi sekarang kami berkumpul untuk belajar sukan memanah dan juga berkuda dan juga berenang, dan akhirnya kami berlakon sama-sama dalam filem Pendekar Awang. So pertemuan itu daripada image-nya, kemudian kita belajar sukan sunang sama-sama, itu satu benda yang sekarang kita memang keep in touch. Reunion lah tu. Itu reunion. Itu reunion. Okey. Kalau kita lihat Fatin, apa yang Heliza kongsikan ini, reunion yang membawa kepada perspektif ataupun konteks yang lebih positif. Ini yang kita nak ni sebenarnya, reunion yang boleh merapatkan lagi ukhuwah, mewujudkan peluang-peluang untuk individu-individu yang lain. Betul. Kalau mungkin coach matlamatnya adalah untuk membantu balik, memberi balik kepada pihak sekolah. Eliza pula memanfaatkan semula. Kalau Era bagaimana? Mungkin ada pengalaman juga masa sekolah ke, masa belajar dan sebagainya. Okey, saya ada juga pengalaman reunion bersama dengan kawan-kawan sekolah menengah lah. Okey, jadi saya melihat ianya satu pendekatan untuk mengeratkan ukhuwah. Kerana mungkin saya tak ada masalah, kita sekolah perempuan you all kan. Salah kan? Jadi dia tidak ada isu yang berbangkit ya, mengimbau kenangan cinta lama ke, tidak ada. Tapi mungkin dia berbalik kepada individu juga. Kalau you melihat ianya sebagai sesuatu yang positif, contoh, you kerja kat mana? Tapi you pakai kereta apa? Itu kita nak lihat dari sisi, dia boleh berjaya, aku pun kenapa tak boleh berjaya. Kalau kita melihat dari sisi itu, it's not a problem. Tetapi menjadi isu sekiranya kita compare diri, kejayaan kita atau memandang rendah pada aku lebih berjaya, that one is your problem, it's personal issue. Jadi saya rasa kita harus melihat dari perspektif yang positif. Untuk nak. Jadi kalau kita takut, katakan takut cinta berputik kembali, takut nak tunjuk status ke apa what not, sekarang ni tak perlu reunion untuk takut. Di mana-mana pun boleh takut. Betul. Instagram pun boleh je DM. Ingat tak kita dulu pun boleh juga. Sekarang lebih mudah Exactly. Okey. Tapi kadang-kadang kalau ada reunion ni, ada juga orang akan cakap macam ni. Aku anak dah 6 dah, kau takkan kahwin lagi? Itu cocok. Dia terasa je. Okey, ini komen dan persoalan sebenarnya daripada rakan kita di Facebook. Katanya daripada Muhammad Izzuddin, ada segelintir individu terasa berat hati untuk terlibat reunion dengan alasan malas nak bersua muka dengan bekas teman lelaki atau bekas suami atau bekas isteri. Tadi ada komen sikit. Tapi ini dia nak tahu apa komen WH tentang situasi ni, coach. Dia tak nak pergi reunion sebab dia tak nak berjumpa dengan bekas isteri, bekas suami, bekas kekasih, bekas cinta lama, tak bekas skandal dan sebagainya. Macam mana tu? Kalau tanya saya, orang yang sebegini adalah orang yang tak boleh move on. Itu saja. Orang yang tak boleh meneruskan hidupnya dan masih lagi terperangkap dengan kisah lama. Okey, coach, Cop, saya rasa dia macam, saya tak kuat awak. Itu perkaranya. Sebab itu penting. Bila datang reunion, dia kena melepaskan segala perasaan, melepaskan segala benda-benda negatif. Untuk apa? Untuk move on, untuk berjalan dan teruskan perjalanan. Sebab tu bila sebut dengan reunion ni kan, apa perlu ada untuk orang datang reunion? 3 perkara yang perlu ada. Pertama, kena jaga diri dan hawa nafsu. Itu penting utama. Jaga diri. Okay. Sebab apa? Sebab bila datang reunion, dengan arti kata bahawa kita bukanlah nak
memenuhi rasa nafsu kita. Contoh, aku nakkan perempuan ni, aku nak kembali ke kekasih lama. Itu bagi saya, itu tak move on. Kena lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kena jaga halal dan haramnya. Sebab bila sebut dalam reunion, macam contohnya, Era tak apa sebab sekolah dia sekolah perempuan semua. Tapi dalam sekolah yang bercampur lelaki dan wanita, dalam reunion ni dia akan ada had. Ada had antara lelaki dan wanita, cara dia berikhtilat, macam mana dia nak berinteraksi, kena jaga. Itu nombor 2. Dan yang ketiga adalah persoalan bagaimana untuk membawa diri dan bagi kesan positif kepada aktiviti tersebut. Itu yang amat penting. Dan arti kata bahawa kita pergi untuk membawa nilai diri kita kepada event tersebut, pada acara tersebut. Itu amat penting. Ini dalam konteks konotasi yang lebih positif. Yes. Tapi tadi seperti apa yang dikongsikan oleh penonton kita di Facebook dan sebagainya, ada juga dalam kita ingin sentiasa berfikiran terbuka, positif dan sebagainya, secara tak langsung ia juga ada mewujudkan satu situasi yang sedikit negatif. Ini kita nak kongsikan pengalaman dan daripada rakan kita ini yang ingin dikongsikan tentang pengalaman selepas pergi ke reunion. Kita dengarkan. Reunion adalah satu majlis perjumpaan bersama rakan-rakan yang sudah lama terpisah seperti sekolah, universiti atau bekas rakan sekerja. Majlis ini sering dilakukan dan tidak dinafikan boleh mengeratkan silaturahim yang sudah lama tidak berjumpa. Namun, dalam kegembiraan bertemu rakan lama, pasti ada kenangan lama yang berputik kembali. Seperti yang dilalui oleh Intan, 31 tahun, dia telah melalui hari-hari yang sukar kerana kecurangan suaminya selepas menghadiri reunion sekolah lama. Saya sebenarnya dah berkahwin dengan suami lebih dari 6 tahun. Sebelum ni kami berdua memang dah bercinta lah. Lebih kurang setahun lebih sebelum kami berkahwin. Masa bercinta tu, memang kita orang tak ada berkongsi. Dia tak ada bagi tahu dia ada kekasih lama di sekolah dulu atau di pejabat. Cuma yang saya tahu, suami saya ni pernah ada kekasih di sekolah. Tapi ialah waktu muda-muda kan, jadi kita anggap itu cinta monyet saja. Dan sepanjang kami berkahwin tak pernah langsung alhamdulillah ada masalah dalam perkahwinan. Cuma baru-baru ni lepas dia balik majlis reunion tu dia lain. Yang lain tu dia macam balik kerja lambat. Lepas tu banyak habiskan masa main phone, tengok phone. Kadang-kadang kita panggil pun dia tak menyaut sebab terlalu fokus dengan phone dia. Jadi dari situ saya dah mula syak yang ada sesuatu terjadi sebab dia lain sangat dan dia sembunyikan benda tu. Naluri isteri kan, jaranglah kita kata salah. Bila dia berubah tu saya tahu dia ada something yang tak kena. Jadi saya mula mencari bukti-bukti. Saya selalu tengok phone dia. Kadang-kadang saya ikut juga dia ke pejabat secara senyap kan. Sampailah satu hari dia datang dekat saya dan beritahu yang dia dah jumpa balik cinta pertama dia waktu di sekolah. Dia cakap dekat saya, dia dah jatuh cinta balik dengan perempuan tu dan perasaan sayang dia tu pun dah berputik kembali. Of course lah, sebagai isteri saya sangat-sangat sedih dan tertekan. Tapi saya cuba sedaya upaya untuk kuatkan diri saya sebab saya of course tak nak kehilangan suami. Saya pun ada anak-anak. Sekarang saya dan suami dah berbaik dan dia pun berjanji untuk tidak ulangi kesilapan dia lagi. Okey, itu perkongsian yang mana gara-gara reunion ni berputik kembali cinta. Agaknya reunion ni juga memberi ruang ataupun peluang untuk dua individu ni bersua balik kan? Setuju atau tidak? Ataupun bagaimana kalau sebenarnya kan Hariza mungkin boleh kongsikan yang mana kalau kita bawa pasangan kita tak ada masalah kan? Rasanya itu yang terbaik lah. Bila kita bawa pasangan kita macam coach katakan, kita sebenarnya lebih lagi terbuka. So boleh kenalkan ini adalah pasangan saya dan sebagainya. Kalau duduk, bila kita cakap pasal ikhtilat tu adalah untuk menjaga batas. So sebenarnya mungkin isteri kita boleh bercakap dengan geng-geng wanita, yang lelaki boleh cakap dengan geng-geng lelaki. Jadi kalau mungkinlah ada di antara yang datang tu nak meluahkan perasaan ke apa, kerana dia luah perasaan kepada belanjaan Tina tu, itu antara perkara yang bahaya juga. Jadi mungkin kalau ada apa-apa, sini boleh cakap dengan kelompok-kelompok yang lebih sesuai. Sebab once kita
kita buka ruang untuk mendengar permasalahan dan sebagainya, dan kita pun memberi respon, dan orang kata dia macam faham. Bila faham kenapa dia ni, itu takutnya na'udzubillah min zalik lah kat situ. Kita tak nak orang kata kesunyian, kekosongan itu diisi dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kak Ira macam ada sesuatu nak kongsikan. Sama. Okey, saya macam saya tadi kita cakap reunion sekolah sekolah saya kebetulan perempuan, tapi saya kalau reunion di tempat kerja, berjumpa dengan ex ke, bekerja sama dengan ex ke, tiba-tiba masuk set sama ke. Macam biasa je. Tak ada. Ini pengalaman lah. Pengalaman lah kan. Tapi saya rasa ianya berbalik kepada niat individu kita, niat kita sendiri. Kalau kita kita tidak melayan, macam saya mungkin tak ada penghalang, saya tak ada pasangan ke kan, saya nak bawa tak ada tak ada pasangan Jadi kita santaikan keadaan. Kita jangan macam kita pun jaga niat kita. Kita jangan kita pun nak berputik sekali. Kalau kita tengok dia searching. Kita kalau kita dulu tak nak tak payah ingat. Boleh ingat tapi macam gelak-gelak bawa ke arah santai. Betul. Macam gelak kau dulu you dululah macam ni cukup. Penggunaan bahasa pun kena hati-hati lah kan. Yeah, the most important thing is kita dah move on. Macam coach cakap. Once kita dah move on, benda tu kita tengok macam dah jadi lucu, kenangan lama. Okey, full stop di situ je lah. Tapi kalau bila kita tak kuat, itu yang macam macam ada ruang lah. Tapi kita kena tengok juga pasangan ni orang tu adakah dia sudah berpunya ke apa. Jadi adakah kita nak jadi pengganggu ke apa ke, nak menyulitkan lagi suasana ke. Saya rasa kita kena jaga diri kita, pembawakan kita juga. Kita kena jaga diri kita tu, itu yang penting. Tapi tadi awal sebelum kita start kita punya perbincangan ni, kita ada borak dengan coach tentang orang kata orang yang menjalankan aktiviti tu, kadang-kadang organizer tu dia ada syarat-syarat tertentu juga. Okey, reunion ni tak boleh bawa pasangan dan juga anak-anak. Reunion ni hanya bekas contoh bekas pelajar contoh, ataupun bekas pekerja saja, tidak melibatkan pasangan dan sebagainya. Dan ini juga mungkin yang boleh mewujudkan ruang-ruang yang tidak sepatutnya ada, perasaan-perasaan yang telah pun berbekas daripada dulu lagi. Bagaimana itu coach? Jangan bagi pergi lah coach. Dia sebut tentang persoalan ni kan. Kami pun pernah jadi penganjur, itu yang benda tu. Dia sebut tentang reunion, sebab itu penting dia peranan semua pihak kena ambil kira. Betul, individu yang datang tu dia sendiri kena jaga diri. Itu amat penting. Namun begitu, di pihak penghancur pun kena lihat perspektif juga. Kadang-kadang kita menyediakan ruang yang menyebabkan kepada benda-benda negatif ini. Ini perkara yang sepatutnya pengajar kena fikir. Lepas tu kalau sebagai contoh kan, bila saja reunion, asasnya adalah untuk tujuan mengeratkan ukhuwah. Apa kata ukhuwah? Itu bukan sekadar ukhuwah antara alumni dengan alumni ataupun si individu-individu. Dia dengan keluarga juga, itu adalah satu ukhuwah. Lepas tu bagi saya sebagai contoh, kalau seboleh-bolehnya, ini mungkin cadangan lah kepada mana-mana yang kat luar sana yang mungkin nak buat program dan sebagainya. Bagi saya ini masanya adalah untuk melihat semula tentang syarat dan prasyarat untuk hadir. Contoh, mungkin kalau datang reunion tu, selain sahaja datang individu, datanglah bawa dengan isteri, bawa dengan keluarga sekali. Dan ini yang akan menyebabkan lagi hebat ukhuwah tu. Kenapa? Kena saling kenal-mengenal, tahu siapa isteri kau, siapa isteri aku, siapa suami kau, suami aku, dan akhirnya mungkin sekali dia akan ada rasa hormat. Akan rasa hormat. Dari sudut tu bagi saya memanglah individu tersebut sendiri pun kena kawal lah. Tapi namun begitu, bila adanya wujud suasana sebegitu, dia akan jadi lebih sihat. Dan mungkin tak membawa kepada babak tambahan lepas tu. Kerana pengarahnya dah menghadkan. Lepas tu tersilap pula, letak pula macam urus setia ketua terlupa yang dia ni dulu pernah bercinta, letak pula sama-sama bendahari sama-sama. Apa ni AJK makanan contoh. AJK persembahan sama-sama. Tercinta berputik. Susun meja pula tiba-tiba duduk sebelah menyebelah pula. Itu satu perkara juga. Ini betul penting peranan tu. Peranan penganjur kena lihat perspektif. Namun begitu apapun saya punya pandangan, penganjur satu hal, orang yang hadir pun satu hal. Kerana apa? Kerana individu yang hadir itu imannya kena kuat lah. Yang mana datang. Sebab apa? Sebab kita sekarang sudah ada pasangan mungkin. Kita sekarang sudah tanggungjawab yang berbeza. Kita sekarang sudah ada peranan yang berbeza. Seharusnya peranan itu kita kena alami dan kita kena gembira dan seronok dengan benda itu. Dan apabila ada cabaran-cabaran lain, ini akan menguji balik sejauh mana iman kita terhadap perkara itu. Sebab tu kalau kita jenis individu yang imannya tak kuat, yakin percaya kita akan tertarik. Sebab apa? Sebab
disebut negatif ni, dia akan ada satu lagi benda yang akan jadi penghasut. Itu namanya iblis. Dan iblis ni kalau memang ada ruang, ada suasana yang sebegitu, lagi dia suka, itu ni dia ni single. Masa single lagi, apa kata kau try. Sebab akan ada unsur ketiga ni. Sebab tu berhati-hati. Okey, Fatin nak bacakan sesuatu? Betul. Fatin? Ini daripada Izuwana Darius. Ni katanya kalau ada reunion sekalipun sepatutnya tak ada masalah. Kalau dah memang pasangan jenis setia dan tak pandang masa lalu. Kita move on lah. Dah dapat pasangan tip-top, apa faedahnya nak mula balik dengan orang yang pernah jadi kenangan silap kecewa je. Sebab keputusan tak bijak, kalau diri sendiri tahu asyik terkenang ex tu, tak payahlah datang kalau sayangkan hubungan. Curang ni tak tunggu reunion pun. Kalau dah tak hormat dan tak hargai pasangan, curang juga. Betul. Bukannya kira dekat reunion je ke bawa pasangan dan sebagainya. Takut nanti ada follow up pula dekat dah balik tu, lain buat ceritanya. Itu babak tambahan tu. Saya baca semalam, saya baca daripada drama sebenarnya. Kadang-kadang orang sekarang tak guna WhatsApp, dia guna Excel. Okey. Ini daripada Maya Muhammad. Sebab dia pergi reunion ni, dia bukan saja mewujudkan ruang untuk orang curang dan sebagainya. Macam tadi Ira ada kongsikan kan, macam kalau kita kadang-kadang perempuan sesama perempuan pun, kita boleh mewujudkan persaingan. Yang positif tak apa, tapi kadang-kadang dia boleh mewujudkan rasa tak selesa kepada orang lain. Contohnya apa yang dikongsikan oleh Maya ini, dia kata, saya rasa inferior untuk reunion sebab semuanya dah bercucu. Saya je yang belum kahwin-kahwin lagi. Ini memang soalan ni biasalah, tak reunion hari raya. Hari-hari pun ada soalan ni. Okey. Raya sama. Ya. Ada juga kawan saya yang housewife tak nak join reunion sebab dia tak bekerja dan rasa rendah diri. Sebab kadang-kadang dari segi pakaiannya, kadang-kadang ada tema-temanya, tak berkemampuan dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa kita tak boleh fikirkan tentang kemampuan kita, siapa diri kita dan sebagainya. Kita kena fikirkan orang-orang yang di sekeliling kita ni. Setakat mana mereka mampu untuk hadir dan apa yang memudahkan mereka untuk hadir kepada reunion itu. Setuju ataupun tidak? Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit lah. Sebenarnya kalau aktiviti dalam reunion, buat apa sebab saya tak pernah pergi malam reunion? Buat borak je. Apa dia buat? Reunion bergantung kepada siapa penganjurnya. Saya ambil contoh macam kami, kalau dekat sekolah, apa yang kami buat pertama akan adalah dinner. Itu of course. So tentu akan ada sebagai contoh pertemuan untuk kita jumpa balik cikgu lama. Siap jumpa cikgu-cikgu yang dah pencen dan sebagainya. Itu apa kita buat. Tapi kita juga ada acara-acara tambahan. Contoh kita bersukan bersama, kita buat program bersama. Dia betul-betul besar. Betul. Ini program memang besar. Dan selalunya kita akan buat 2-3 hari. Lagi bermalam terus. Ini macam team building. Ini macam team building. Dia buat 3 hari. Maksud ada hari pertama program lain, hari kedua program lain. Memang ada benda tu. Sekolah lelaki kot. Sekolah lelaki. Memang lelaki perempuan. Team building. Dapat active building. Reunion campur team building dia prima. Itu memang kena puji kepada alumni sekolah masing-masing. Kalau macam ni memang kena ambil masa, kos dan sebagainya. Betul. Dan perancangan lama. Tapi kebiasaannya reunion kebiasaannya dilakukan reunion yang kita duduk, datang dinner, tea, berborak-borak, kadang-kadang ada potluck dan sebagainya. Dalam ikut keadaan yang selesa lah. Tapi kalau macam Ira dan juga Heriza, adakah anda setuju bahawa kadang-kadang kalau kita nak buat reunion tu ataupun kita nak pergi ke reunion tu, kita kena fikir juga tentang keadaan ahli-ahli yang lain, alumni yang lain. Tak nak memudaratkan. Tak nak menyusahkan mereka, ikut kemampuan yang mudah-mudah saja. Betul, saya pun setuju. Sebenarnya kita kena peka. Okey, contohnya kalau saya kita sebagai seorang artis kalau takkanlah kita nak pergi ke reunion, nak bawa PA, bodyguard ke whatever. Tak bawa Andra. Itu tak perlu. Datang sebagai diri sendiri. Kita jadi diri sendiri. Kerana ini mereka adalah zaman-zaman kita sekolah, zaman kita bangun. Jadi kita tak perlu berlebih-lebihan. Dan kita pun harus peka dan menghormati siapa di sekeliling kita. Janganlah macam saya setuju kadang orang tu macam kita dah tahu dia mungkin kurang berjaya, tak payah tekan dia, tak payah bagi pressure kat dia, membuatkan dia lepas tu mungkin tak nak lagi muncul lagi dalam reunion antara kita kan. Soalan dia dah? Soalan apa kau tak bawa ni ke? Macam tu? Kau tak bawa helper kau ke? Tak ada. Contohnya soalan-soalan kerja kat mana, gaji berapa. Jangan. Kita pun jangan orang kata jangan kat 6 sangat. Ataupun suami kau kerja apa sekarang lah. Kan? Suka sekali tanya suami orang kerja apa. Bila kita dah dewasa sekarang, anak belajar kat mana, berapa, kadang-kadang sampai berapa dapat result pun kita nak tanya. Saya rasa kita sendiri pun harus berpada-pada lah. Kita jangan selesa sangat sebab kita dah lama tak jumpa, mungkin 10 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba soalan tu mendalam sangat. Kita tak tahu sama ada mereka tu adalah orang yang berjaya atau tidak, betul. Atau mereka sendiri tengah berperang dengan kehidupan sekarang kan. Jadi
kita kena kawal dirilah, kawal mulut. Kawal mulut, betul. Setuju. Eliza? Menarik tu. So kalau macam saya sendiri, kalau reunion, biasa kita akan tanya pengalaman kehidupan dia dan mungkin tips-tips yang kita boleh apply dalam kehidupan kita. Jadi bila kita berreunion tu ada manfaat yang kita boleh dapat dan perkara yang kita boleh share. Tapi bukan kita buka apa yang kita ada. Tapi apa yang kita boleh bantu. Contoh, dia adalah seorang yang introvert. Mungkin dia suka nak meluahkan pada kita dah boleh jadi pendengar. Oh, yang tu extrovert. Kita mengenal dan sedar ruang diri kita. So dalam keadaan tu mungkin lebih harmoni lah. Kita kenal kawan-kawan kita kan yang zaman dulu. Tak adalah nanti balik-balik dia postmortem alah betul-betul dia tu begitu-begitu. Reunion cerita lain belakang-belakang. Postmortem lain. Ada grup. Dia ada grup yang Ada grup WhatsApp? Postmortem. Okey, jadi mungkin coach nak kongsikanlah sikit. Kita melihat reunion ini sebagai satu sebenarnya perkara yang bagus. Sebenarnya dalam masa yang sama kita boleh berjumpa dengan kawan lama. Kita mungkin dapat membantu mereka yang dalam keadaan memerlukan. Kadang-kadang mereka ni tak susah nak luahkan. Tapi melalui kita berkumpul bersama-sama, kita tahu orang tu mak ada sakit, orang ni ada masalah dan sebagainya. Ini juga mungkin boleh dijadikan satu perkara yang positif. Tetapi hari ini kita lihat banyak juga konteks-konteks yang dilihat sebagai konotasi yang lebih negatif. Bagaimana untuk kita mencari titik tengah dalam menjadikan reunion ini adalah satu perkara yang lebih bermanfaat sebenarnya. Reunion akan jadi positif apabila mindset kita positif. Dia akan jadi negatif bila mindset kita negatif. Sebab tu bila sebut tentang reunion tak salah. Reunion tak salah. Jangan salahkan reunion. Salahkan orang yang hadir dalam reunion tu. Salahkan penganjur reunion tu kadang-kadang. Sebab tu bila hal ni yang pentingnya adalah persoalan kita dengan diri kita dan persoalan kita dengan suasana, persoalan kita dengan orang lain. Itu yang amat penting. Macam tadi, Era sebut tentang persoalan komunikasi. Dalam reunion, yakin percaya, kita ni akan ada perbezaan. Dulu mungkin kita sama. Dulu pernah mandi kolah bersama, mungkin bersama bersekolah dan sebagainya. Pada ketika itu, kita pada tahap itu. Namun sekarang, ini yakin percaya, akan ada orang yang mungkin dia upgrade. Yang mana mungkin dah jadi usahawan, jutawan dan sebagainya. Tapi mungkin orang yang mana tak sampai tahap tu. Tapi dia ada hidup dia sendiri. Dan hal tu kita datang bukan untuk tujuan membanding-bandingkan. Untuk melihat siapa lebih bagus, siapa yang tak bagus. Datang adalah untuk apa? Menggamit balik kenangan silam. Itu yang penting sebenarnya. Atas dasar bagaimana kita boleh sama-sama bergembira semula. Untuk menjalin balik rasa gembira. Dan lebih penting juga bagaimana dengan wujudnya pertemuan itu, kita boleh buat benda lebih baik. Saya ambil contoh. Macam kami punya kumpulan reunion kami, kumpulan grup alumni. Bila saya bertemu, kita akan fikir, apa yang kita boleh buat bersama? Contoh, ada khairat kematian sendiri yang kita buat. Sebagai contoh, kalau ada di kalangan kita punya sahabat atau adik-beradik lah, kita kata, adik-beradik dia ada masalah, kita kumpul duit, kita bantu. Ini benda yang bagi saya membuatkan reunion itu akan jadi amat positif. Amat positif. So itu penting kembali kepada mindset dan niat bila datang reunion. Kita suka apa yang coach katakan itu, kita lock lah, kita merangkumi rumusan topik kita pada hari ini, bagaimana untuk kita mewujudkan satu suasana yang lebih positif pada reunion ini jika kita ada mindset yang lebih positif. InsyaAllah semuanya akan jadi baik belaka. Tapi kan, kalau pergi reunion, kalau orang tanya, pandai bungkus nasi lemak tak? Macam mana? Pandai bungkus nasi lemak tak? Era, awak pandai tak bungkus nasi lemak? Eliza, pandai tak? Kalau jual tu boleh laku kot. Boleh laku. Saya buka bungkusan. Bukan makan. Kalau saya prefer beli. Sama-sama. Okey, tak apa. Kejap lagi kita tengok siapa yang boleh buka bungkusan, siapa yang boleh makan, siapa boleh jual. Kita bawakan selepas ini. Kita nak rehat seketika. Terima kasih Coach Haliza dan juga Era. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.